saya teringat satu kata-kata ataupun satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana kaedah ni telah disebutkan oleh satu orang tokoh yang besar, iaitu Yahya ibn Ma'in. Dia pernah sebut, dan kata-kata ni dinukilkan oleh ramai para ulama. Antaranya disebut dalam Syiar Alam An-Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi, disebutkan dalam Tarikh Baghdad oleh Khatib Al-Baghdadi, iaitu satu perkataan yang terkenal dinisbahkan kepada Yahya ibn Ma'in, iaitu dia pernah sebut, dia kata, "Idza katabta faqammish wa idza haddathta fafattish." Apa maksud dia? Maksud dia, bila mana kita nak tulis sesuatu, nak dapatkan maklumat ni, kita ambil semua sekali. Kita ambil semua sumber yang kita dengar, semua sekali. Tapi bila mana nak sampaikan, bila mana kita nak beritahu pada orang, maklumat tu kita kena saring dulu. Ataupun kaedah yang lebih mudah, qammish thumma fattish. Orang yang belajar dia tahulah. Okay. Jadi ini kaedah yang mudah dan ringkas. Dan di situ ada etika yang besar. Iaitu bila mana kita dengar satu isu, satu perkara, kita nak dengar daripada semua. Kita tak ambil daripada sebelah pihak. Kita tak ambil hanya ura-ura, hanya sebaran-sebaran ringkas. Tapi kita perlukan satu kaedah yang lebih terperinci dan teliti, iaitu satu berita tu kita kena dapatkan daripada semua pihak. Contoh, kalau ada apa-apa isu pertelagahan, jangan ambil sebelah saja, tapi ambil dua-dua belah. Ambil tu dengan perasaan dan jiwa yang tidak ada sikap nak menyebelahi satu pihak ni dan nak mengurangkan satu pihak ni. Walaupun kaedah tu ialah kaedah dalam periwayatan hadis hakikatnya. Tapi kita boleh amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita. Macam kita sebut tadilah, dia bukan hanya terhad kepada orang yang terlibat dalam kewartawanan sahaja. Sebab kadang-kadang sebahagian orang dia minat cerita yang bersifat sensasi sahaja. Cerita yang panas. Dan akhirnya menjadikan masyarakat tu dia suka kejar isu semasa sahaja. Sebenarnya bila mana kita dengar sesuatu, nak ambil sesuatu ni, hidup ni kita nak cari manfaat. Kita nak dapatkan manfaat. Jadi manfaat ni, ada benda yang orang rasa benda tu mesti benda-benda yang panas je manfaat ni. Benda-benda yang biasa-biasa ni dia tak nampak sebagai manfaat. Sedangkan itu ialah ilmu. Sedangkan itu ialah bahagian pada pengetahuan yang perlu diberi perhatian. Cuma saya nak katanya ialah tabiat manusia zaman sekarang. Dia suka pada benda-benda yang panas, benda-benda yang bersifat, istilah kita dipanggil viral, yang ditularkan. Jadi bagi satu orang yang dengar berita, dia kena ada satu sikap, dia dapatkan sumber yang betul, sumber yang sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya dia boleh buat perbandingan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat tentang perlu adanya bab yang disebut sebagai tabayyun. Fatabayyanu, sebahagian riwayat baca fatathabbatu. Riwayat yang sama ataupun makna yang sama walaupun riwayat yang berbeza. Jadi di situ kita boleh tengok betapa Islam dia jaga etika. Tuan-tuan baca surah Hujurat ni, surah tu tak panjang, tapi surah tu dia menceritakan tentang etika hidup bermasyarakat. Sebab manusia bila mana dia menyampaikan sesuatu, dia boleh beri kesan kepada orang yang terima berita tu. Saya nak sebut sini apa dia. Yang pertama, kita dengar dah tadi, Yahya ibn Ma'in sebut, qammish thumma fattish. Himpun dulu semua, kemudian saring. Itu etika yang pertama. Yang kedua, bila mana kita dapat satu berita, cara kita sampaikan berita tu. Cara kita menyampaikan berita. Ada orang, berita tu biasa-biasa, tapi tone, bunyi, waktu nak sampaikan berita tu tinggi. Jadi nampak macam benda tu tegang. Sedangkan benda tu biasa saja. Sedangkan benda tu taklah teruk sangat. Taklah orang kata apa perlu diperbesarkan sangat. Jadi ini juga antara benda yang kita kena lihat. Bila mana kita bercakap tentang etika menyampaikan berita, pertama kena sahihkan, kena sahkan sumber itu.
Kemudian nak sampaikan tu kena saringkan. Kemudian yang ketiga, bila mana berita tu kita dah rasa betul, saringan-saringan yang dah kita buat tu kita rasa macam dah selamat, boleh sebar pada orang. Waktu kita sampaikan tu, nada, tone yang kita sampaikan tu, kadang-kadang kalau nada dia tinggi sangat, orang nampak benda tu tegang. Ataupun bahasa yang digunakan tu terlampau tajam, orang nampak benda tu bersifat tegang. Orang dengar boleh bertegang urat, orang boleh salah faham. Sebab kita tak tahu, sebahagian orang dia dengar satu berita, macam mana dia faham berita tu. Sebab tu kaedah yang kita selalu dengar, lazimul qaul laisa bil qaul. Bila mana satu orang tu dia sebut satu benda, apa yang kita faham daripada apa yang dia sebut belum tentu apa yang orang yang bawa tu maksudkan. Maksudnya bukan orang yang bawa berita tu, dia ekspresi dalam diri kita waktu kita dengar berita tu ialah ekspresi yang sama dengan dia yang sedang bercakap. Ini juga antara benda yang penting dalam bab penyebaran berita ni. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, bab penyebaran berita ni dia mudah, dia laju. Orang zaman sekarang dia tak beli dah surat khabar macam dulu. Orang nak dapatkan berita, orang buka Facebook, orang buka Twitter, cepat berita tu sampai. Hanya sepatah dua, bila mana berita tu sampai, maka orang boleh buat macam-macam konklusi terhadap berita tu. Dan orang boleh buat bermacam-macam interpretasi terhadap berita tu. Cuma nak katanya, semakin moden zaman, semakin cepat penyebaran berita tu, semakin perlu berhati-hati satu orang tu dia sampaikan berita. Dia tak boleh ambil sekadar surface, permukaan saja, tapi dia kena tengok daripada banyak sudut dan banyak aspek. Sebab orang yang baca berita tak semestinya faham seperti mana si yang bawa berita tu bawa. Dan ada berita-berita yang perlu kita lihat sensitiviti dia. Cuma nanti kita akan sebut pada pusingan akan datang. Cuma saya nak katanya ialah dalam bab penyampaian berita ni, kita boleh tengok bagaimana Islam dia ada satu sekuen, dia ada satu turutan untuk sampaikan berita. Dia bukan hanya dengar, sampaikan. Dengar, terus sampaikan. Bahkan Nabi pernah beri ancaman dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah satu orang tu diletakkan sebagai pendusta, label dia, bila mana dia suka menyampaikan apa yang dia dengar, semua benda, tanpa dia tengok perlu ke apa yang dia sampaikan tu. Tepat ke waktu yang dia sampaikan benda tu? Ada manfaat ke? Apa yang akan berlaku, implikasi daripada berita tu sendiri? Jadi dalam Islam ni dia ada bab-bab etika seperti ini. Sebab apa? Sebab manusia dia hidup bermasyarakat. Bila mana hidup bermasyarakat ni, manusia ni dia ada emosi, dia ada perasaan. Itu antara benda ataupun bab yang perlu dijaga bila mana kita menyampaikan sesuatu berita. Yang penting kita tahu bahawasanya berita tu sahih, betul. Yang kedua, berita tu disampaikan dengan konteks yang betul. Kadang-kadang penyampai berita tu dia kurang tepat. Saya beri contoh pada tuan-tuan dan puan. Saya di Jabatan Mufti. Antara orang kata apa, kita punya kerja Jabatan Mufti ni ialah kita tulis teks khutbah. Kita tulis teks khutbah ni bagi tajuk. Tiap-tiap pegawai ni ada tajuk-tajuk dia kena buat. Okay. Ada minggu orang ni kena buat, ada minggu orang ni kena buat. Waktu kita tulis teks khutbah tu, kita cuba membayangkan si pembaca khutbah ataupun khatib tu, dia boleh baca dengan tone yang kita nak. Tapi rupa-rupanya bila mana dapat teks tu diedarkan, tone yang disampaikan tu tak kena. Nada dia tu. Menyebabkan apa yang dihasratkan tak dapat. Sebab tu orang akan tengok khutbah Jumaat menjadi medan paling selesa untuk tidur. Tuan-tuan perasan benda tu? Dekat rumah, bagi bantal, bagi apa, pasang aircon. Tuan-tuan tengok masjid ni tak ada aircon. Tapi ada tak cerita orang tidur waktu khutbah Jumaat? Ada, tak payah tipu lah. Walaupun panas. Sebab apa? Nada tu dia tak sampai. Kadang-kadang kita bagi nada lembut. Yang baca tu nada tinggi macam nak perang. Akhirnya khutbah itu disalah faham. Jadi ini benda yang perlu kita perhatikan. Jadi saya ulang sekali lagi sebagai penamat kepada pusingan pertama ni, bila mana kita nak sampaikan berita, kita dengar semua sekali dulu. Kita kamish, semua sekali kita dengar. Walaupun benda tu letih dan menyusahkan. Dan memang itulah cara supaya
Orang kata apa, keharmonian orang yang mendengar berita tu terjaga. Lepas pada tu kena saring berita tu. Tak boleh sampaikan semua. Dan kena tengok sensitiviti masyarakat. Sebab perkara ni pun diberikan perhatian oleh para ulama. Dan kemudian bila mana kita sampaikan dengan konteks. Maknanya dengan nada yang betul. Supaya berita itu sampai dengan maksud, dengan hasrat yang sebenarnya. Jadi tak kira lah wartawan ke, kita orang biasa ke, sembang-sembang kedai kopi ke, sembang dengan kawan-kawan pejabat ke, bila mana dengar berita, ingat, mau kena sampaikan dengan betul. Supaya tak terjadi salah faham. Sebab bila mana terjadi salah faham, panjang cerita dia. Dan dia boleh membuka banyak bab keburukan yang lain. Mungkin boleh timbul hasad. Mungkin boleh timbul tak puas hati. Bahkan lebih teruk boleh pergi kepada pergaduhan, perbalahan. Dan itulah yang syaitan mahukan. Sebab syaitan dia nak timbulkan di kalangan anak Adam ni permusuhan dan juga perbalahan. Hanya kerana penyampaian berita. Jadi sebab kita ni manusia ni pula dia boleh bercakap. Jadi bab ni Tuhan sebut clearly. Bukan satu dua tempat dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi pun banyak Nabi sebut tentang bab menjaga etika dalam menyampaikan sesuatu. Apatah lagi bila mana benda tu berkait dengan sumber agama. Supaya sumber agama tu terjaga ketulinan dia. Tak tercemar ketulinan agama tu. Jadi sebagai pusingan pertama ni, saya pun tak nak panjang-panjang sangat. Jadi saya nak sebut dan saya nak tegaskan bahawasanya kita pegang apa yang disebutkan oleh Yahya Ibn Ma'in. Qammish thumma fattish. Ni yang duk belajar-belajar kat depan yang muda-muda ni, boleh ambil kaedah ni. Simpun dulu semua maklumat, saring. Baru sampaikan. Tu pun kalau ada kepentingan untuk sampaikan. Kalau tak ada kepentingan, hold dulu. Mungkin tidak tepat waktu itu disampaikan berita itu. Sampai satu masa nanti, baru dia tepat. Kecuali menyembunyikan ketulinan agama, yang tu cerita lain. Nanti kita akan sambung pada pusingan akan datang. Ni sekadar mukaddimah je dulu. Saya serahkan kepada Al-Fadil Tuan Moderator untuk pusingan seterusnya. Wallahu a'lam.